أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Tazkirah untuk hari yang ke-24 dengan tajuk Berjayakah menjulang piala takwa atau memang kaki bangku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erti puasa terletak pada takwanya, seperti mana erti sebuah telefon bimbit terletak pada coverage line-nya. Tiada guna sebuah HP yang mahal tetapi tidak mempunyai line. Begitu juga tidak erti sebuah puasa sekiranya tidak dapat melahirkan takwa kepada Allah. Puasa adalah jalan sampai kepada matlamat takwa. Namun bukan sebarang puasa, kerana puasa yang ikhlas dan tidak dicemari dengan perbuatan dan percakapan yang dilarang dan keji akan melahirkan insan yang bertakwa. Dengan kata lain, ia bergantung kepada kualiti puasa yang kita amalkan. Tidak ada yang lebih mahal yang kita ingin dapatkan dalam bulan Ramadan selain daripada memperoleh takwa. Puasa bukan menahan makan dan minum sahaja, tetapi menahan nafsu makan dan minum dan keinginan dari perkara yang buruk. Sekiranya mata tetap digunakan untuk melihat perkara-perkara maksiat, telinga pula digunakan untuk mendengar hiburan-hiburan yang melalaikan, lidah digunakan untuk mengumpat, menipu, mengeluarkan perkataan keji dan lucah atau bersembang kosong. Di manakah takwa kita? Said Qutb menjelaskan bahawa takwa adalah perasaan yang peka di dalam hati nurani, perasaan yang halus, perasaan takut dan waspada yang berterusan. Dan hati-hati daripada terkena duri di jalanan kehidupan di mana manusia ditarik oleh pelbagai dorongan nafsu, tamak haloba dan impian yang menggunung. Setiap minggu kita mendengar kalimah takwa ini diulang-ulang oleh khatib di masjid. Seorang lelaki yang berusia 70 tahun akan mendengar sekurang-kurangnya 2040 kali pesan takwa dalam hidupnya jika dia tidak meninggalkan salat sejak umur 15 tahun. Biarpun mudah telinga mendengar, namun akal tidak mudah untuk memahami. Hati tidak mudah untuk menghayati. Anggota badan masih culas untuk mengamalkannya, kerana untuk mendapatkan takwa memerlukan pengorbanan. Bila berkorban, akan ada yang terkorban, iaitu akan menghabiskan masa, tenaga, wang ringgit, termasuklah jiwa. Saudara pendengar sekalian, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan yang panjang dan bersimpang siur. Dalam perjalanan itu, ada banyak perkara yang boleh membawa kita jatuh pada perkara-perkara yang syubha dan haram. Maka takwa adalah perisai yang akan menjaga kita daripada semua itu. Apabila perasaan takut kepada Allah wujud dalam hati kita, maka pasti kita akan merasa berat untuk melakukan dosa. Takwalah yang akan menyebabkan seorang mukmin merasakan dosa. Walaupun sekecil mana pun bagai gunung yang menghempapnya, ia tidak dibentuk dalam masa sehari dua. Ia adalah perjalanan yang panjang dan mudah untuk terpesong. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan baginya jalan keluar
dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman lagi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan syurga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah nilai manusia yang tinggi di sisi Allah, yang Dia akan membelinya dengan syurga. Nilainya sangat tinggi. Maka cagarannya pun tinggi. Bersediakah kita mencagarkan harta dan tenaga? Jika RM1 2 pun kita masih berkira-kira, jika menyumbang tenaga untuk Islam pun masih teragak-agak, maknanya masih jauh lagi jalan takwa kita. Ia bukan harta pusaka yang diwarisi dari ayah, ia adalah usaha dan kesediaan untuk menyumbang kepada agama Allah. Saudara, sidang pendengar, bulan puasa adalah bulan pertarungan antara pasukan nafsu dan pasukan rohani yang akan menentukan layakkah manusia menjulang piala takwa pada 1 Syawal nanti. Oleh kerana hawa nafsu seringkali menyanggah perintah Allah, maka tahap keimanan seseorang itu akan menentukan sama ada dia berjaya mengalahkan pasukan nafsu apabila bangun sahur dan solat subuh berjamaah, dia telah menjaringkan 2 gol. Apabila solat zuhur dan mendengar tazkirah zuhur, dia telah berjaya menjaringkan 2 gol lagi. Apabila dia berpuasa dan bertarawih, dia telah menyumbat 5 gol. Apabila bangun malam, dia menyumbat 5 gol. Begitulah perumpamaan. Sehingga dalam banyak keadaan, kita berjaya menewaskan pasukan nafsu. Kita khawatir dari membolosi gol pihak lawan. Gawang gol kita pula yang dibolosi oleh jaringan dari pasukan nafsu. Mana tidaknya, sejak subuh hinggalah malam hari, kita asyik menuruti banyak kehendak nafsu. Pastinya pasukan kita akan tewas lebih awal lagi. Takwa ialah sebuah penghayatan yang terbentuk dari kekuatan dalaman rohani untuk menjaga 7 anggota manusia dari melakukan dosa kepada Allah. Menjaga lidah, perut, mata, tangan, kaki, hati dan kemahuan dan kemaluan. Selama sebulan kita dilatih untuk membentuk takwa dengan insentif dan subsidi yang banyak seperti ganjaran pahala Lailatul Qadar, ditangkap syaitan, nafsu yang dilemahkan dengan puasa untuk memberi ruang kepada kita memperoleh takwa. Dan insentif dan pemberian yang sebanyak ini, jika kita masih lagi gagal, memang sungguh kaki bangku. Janganlah kita sudah dewasa ini melakukan ibadat puasa bagaikan budak-budak. Padankan amalan kita dengan amalan seorang yang sudah dewasa, yang semakin berisi, bagaikan resam padi yang tunduk bila semakin masak. Maka marilah kita mengorak langkah dan bersungguh-sungguh agar dapat mengukuhkan pasukan takwa bagi mengalahkan pasukan nafsu, agar dapat menjulang piala takwa pada 1 Syawal nanti. Mulalah kita apabila orang lain dapat menjulang piala, tetapi kita kalah dan pulang dengan tangan kosong. Allahumma in kanat hadhihi lailatul qadri faqsim lana fiha khayra ma qasamta واختم لنا في قضائك خير ما ختمت واختم لنا بالسعادة في من ختمت اللهم اجعل أسماءنا في هذه الليلة في السعداء وأرواحنا مع الشهداء وإحساننا في عليين وإساءتنا مغفورة. Ya Allah, sekiranya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka berikanlah kepada kami
pada malam ini sebaik-baik apa yang Engkau berikan. Dan akhirkanlah bagi kami di malam ketentuan-Mu sebaik-baik apa yang Engkau akhirkan. Akhirkan kami dengan kebahagiaan pada orang yang Engkau akhirkan. Ya Allah, jadikanlah nama kami pada malam ini berada dalam kalangan orang-orang yang bahagia dan jiwa kami bersama para syuhada, dan kebaikan yang kami lakukan berada di syurga yang tinggi dan keburukan kami diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.